apabila kita belajar berkenaan dengan takdir, takdir ni dia terbahagi kepada dua. Satu takdir yang disebut sebagai takdir mubram. Satu lagi takdir mu'allaq. Mubram ialah takdir yang tidak boleh diubah sama sekali, yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada ruang untuk kita tukar ataupun ubah. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita sebagai laki-laki, maka kita tak boleh dah ubah jadi perempuan. Kalau berusaha juga untuk mengubah takdir mubram, hukumnya haram. Hukumnya jadi haram. Dia ubah juga, dia pergi buat pembedahan ke, buang dia punya anu ke apa ke, nak jadi perempuan juga, maka itu melanggar takdir mubram dan hukumnya haram. Bahkan dia melanggar akidah, dia melanggar takdir yang telah ditetapkan padanya. Begitu juga lahir daripada perut siapa, hak tu kita tak boleh pilih. Tak boleh pilih hak tu. Siapa pun tak boleh pilih siapa mak ataupun bapa dia. Semua itu telah ditetapkan secara mubram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada takdir yang mu'allaq, takdir yang tergantung. Dia tergantung. Maknanya Allah Taala tetapkan, tapi kita ni diberi kasab. Kita diberi pilihan untuk extend dia ataupun kita biar dia di takok yang lama. Katakanlah kita diberi banyak ni, tapi disebabkan kita usaha sesuatu, dia tambah lagi jadi panjang, jadi ke depan. Antara takdir yang mu'allaq ialah rezeki kita. Rezeki kita boleh ditambah. Allah Subhanahu Wa Taala memang dah tetapkan rezeki banyak mana, tapi ia boleh ditambah berdasarkan usaha yang kita lakukan. Seperti memperbanyakkan amalan-amalan murah rezeki, seperti memperbanyakkan doa, sembahyang hajat, seperti kita usahakan dari sudut asbab tu sendiri. Mungkin kita buat marketing tertentu, kita buat strategi tertentu, sehingga kita punya perniagaan berlipat-lipat ganda, bertambah rezekinya daripada yang asal. Maka rezeki adalah mu'allaq, dia tergantung. Kalau kita buat tak tahu, maka banyak tu sajalah yang akan kita dapat. Allah Ta'ala memang dah ada rezeki untuk kita, tapi banyak tu sajalah yang kita akan dapat. Kalau kita usaha lagi, lebih lagi, mayang duha kita jaga, buat amalan-amalan murah rezeki, seperti tiap-tiap malam baca surah Waqiah, membaca doa-doa tertentu yang Nabi SAW ajak, banyak doa-doa murah rezeki yang Nabi ajak, maka akan diperluaskan rezeki dia. Yang kedua ialah ajal. Ajal juga termasuk dalam takdir mu'allaq. Mungkin kita ditakdirkan mati umur 60, 70, 80, mungkin 30. Dan disebabkan amalan-amalan tertentu, maka ajal kita ini diextendkan, diperpanjangkan. Antara amalan memperpanjangkan ajal ataupun mengubah ajalnya daripada satu poin ke satu poin yang lebih panjang, menurut dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, ialah dengan menghubungkan silaturahim. Orang yang banyak berkasih sayang, orang yang banyak bersilaturahim, orang yang berkelahi, dia cepat-cepat pergi berdamai semula, amalan ini akan memperpanjangkan umur dia. Sebab itulah ada doa semoga panjang umur. Kalaulah benda tu dah ditetapkan dan tak boleh diubah macam mubram tadi ni, tak boleh doa semoga panjang umur. Semoga panjang umur tu tak boleh kita doa. Tapi boleh doa semoga panjang umur, semoga diperpanjangkan umur kamu. Kerana memang ada dalam hadis bahawa untuk panjangkan umur kita adalah dengan banyak bersilaturahmi. Bersilaturahim. Salah satu cara bersilaturahim ialah kita bertegur siapa lah. Bertegur siapa. Yang mana tak kenal, kita saling kenal. Yang mana tak berkawan lagi, kita saling berkawan. Kita pergi ziarah rumah jiran-jiran kita. Yang mana adik-beradik jauh-jauh lama tak pergi ziarah tu, kita pakat-pakat pergi ziarah. Maka itu menghubungkan silaturahim, memperbaiki. Kalau ada hubungan yang rosak, kita memperbaiki. Kalau ada hubungan yang belum ada, kita adakan. Maka itu adalah menghubungkan silaturahim. Dan fadilatnya, menurut hadis, ialah ia akan memperpanjangkan ajal. Dia akan memperpanjangkan umur.
Kalau ada orang kata, ada seorang ni dia ramah dengan semua orang, dia ni memang cukup baik, semua orang suka kat dia ni rajin pergi ziarah orang sana sini, tapi mati muda juga. Kalau dia tak buat lagu tu, mati dia lagi muda. Tu kata orang ulama. Kalau dia tak buat lagu tu, mati dia lagi muda. Mungkin mati dia masa remaja, umur 18, umur 19 ke, tapi disebabkan dia rajin pergi ziarah, pergi rumah orang kampung tu semua, maka umur dia dipanjangkan sampai 30. Walaupun mati muda juga, tapi lebih tua berbanding mati umur 18. Jadi kita tak tahu hakikat sebenarnya asalnya itu ajal umur berapa. Ajal ni boleh jadi lahir tu ajal dia 2 minit. 2 minit saja duduk nampak muka mak 2 minit mati. Ada juga ajal yang macam tu. Jadi itu adalah amalan-amalan yang akan memperpanjangkan umur kita. Banyak bersilaturahim, banyak manis muka dengan orang. Jangan kita berkeli dengan orang, jangan putuskan silaturahim, jangan duk kira nak bergaduh je dengan orang, jangan duk kira nak sakit hati ke orang ni, sakit hati ke orang tu. Sebab itulah kita tengok ramai ulama-ulama kita ni umur panjang-panjang. Tok-tok guru kita umur panjang-panjang. Umur 80, umur 90 tu kira panjang lah. Umur 100 lebih pun ada. Tok-tok guru pasal apa? Pasal mereka ni sentiasa baik dengan orang. Dan sentiasa menghubungkan silaturahim dengan orang. Kadang dia duduk di rumah ya, tapi orang ramai datang. Daripada pelosok dunia ramai ke rumah dia nak ziarah dia. Maka dia menghubungkan silaturahim dengan orang ni, dengan orang tu, orang daripada Kedah, orang daripada Perak, orang daripada Terengganu. Dia duduk di rumah dia. Orang lain yang datang ke rumah dia, menziarahi dia, menghubungkan silaturahim dengan dia, maka umurnya dipanjangkan. Jadi tok-tok guru kita ni selalunya umur panjang-panjang kerana ramai orang main ziarah. Dan tok-tok guru ni juga melayani mereka dengan sabar, melayani mereka dengan manis muka, melayani mereka tanpa ada niat yang lain. Semata-mata kerana Allah. Kamu datang ziarah ni semata-mata kerana Allah. Kalau kita menziarahi orang-orang berkepentingan, orang-orang berjawatan, biasanya atas maksud dunia. Biasanya lah, pergi ke rumah datuk ni, pergi ke rumah YB ni mesti nak buat baik ni, ada apa-apa ni, nak projek ke, nak apa ke. Tapi kalau kita pergi rumah ulama, apa yang kita nak daripada ulama tu, melainkan kita mai itu semata-mata kerana cinta pada Allah. Kerana dia ni adalah orang yang berilmu, orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dapat barakah kita sebab daripada ziarah dia. Mudah-mudahan kita mendapat doa daripada itulah yang kita mai, yang kita nak daripada hati kita. Jadi yang mai tu ikhlas, yang guru tu pula menerimanya dengan ikhlas, maka umurnya diperpanjangkan. Jadi kita ni kalau rajin menziarah ini, insya-Allah umur pun dipanjangkan juga. Ada sekumpulan zaman-zaman sekarang ni, anak-anak muda rajin duk pergi cari ulama-ulama. Depa duk buat trip-trip kan. Satu van, jom kita pergi ziarah ulama Kedah. Lagi depa buat trip, bayar berapa ratus, sekian, buat cover depa punya minyak apa orang kata van apa semua. Lagi depa pergi satu madrasah kan. Madrasah kami pun tak terkecuali lah, ada jugalah yang mai lah dengan anak-anak muda apa semua pakat duduk ziarah, mai jumpa kami apa semua. Jadi itu satu kita kata satu amalan yang mulia. Satu amalan yang mulia datang menghubungkan silaturahim daripada tak kenal jadi kenal. Maka Allah SWT akan panjangkan umur mereka insya-Allah.